Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Uh, Pagi ini kita akan menyebut satu doa dalam Al-Quran yang kebanyakan kita memang telah menghafal doa ini. Tetapi saya nak menyebutnya kerana mungkin kadang-kala ada orang dia rasa bila baca doa-doa yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi SAW dalam sunnah, dia rasa dia rasa macam biasalah. Tapi kalau ada siapa-siapa ke ustaz ke bagi petua doa yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada, pelik kan sikit, dia rasa yang itu yang luar biasa. Ada orang macam tu lah. Tapi kita tak harapnya tak jadi macam tu lah. Kerana kita kena tahu bahawasanya alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya, everything is created by Allah Subhanahu Wa Taala. And whatever happens in this alam adalah di bawah kehendak, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu kita kena bezakan antara yang dia kehendaki dengan antara yang dia redai, ada perbezaan. Okey, tak apa, saya bukan nak bicara hal tu. Jadi kita kena tahu bahawa apa saja keperluan kita dalam dunia ini. Ya ayuhan nas, antum fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah. Kamu perlukan Allah. Jadi kita kena minta daripada Allah. Untuk nak minta kepada Allah Azza wa Jalla, siapakah yang lebih tahu macam mana cara nak minta kepada Allah yang Allah suka? Yang Allah suka. Saya tak tahu sebab saya tak dapat wahyu. Ustaz-ustaz lain pun dia tak tahu. Ulama besar mana pun dia tak tahu. Yang tahu bagaimana cara yang paling Allah suka kalau kita minta pada dia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah adanya Al-Quran dan adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu maka kita ikut Al-Quran dan ikut sunnah apa yang diajar dalam Quran dan sunnah. Macam kita nak hantar surat kepada orang besar, kita tanya pendapat orang, macam mana nak tulis surat kat dia ni? Kita tak biasa tulis. Tapi kalau empunya diri tu bagi tahu, kalau nak tulis surat kepada aku, kau buat begini, begini, begini. Surat aku suka surat yang begini, begini. Jadi kita confirm itu adalah the best because it's come from the orang yang kita nak tuju, the address itself kepada orang yang kita nak tuju tu sendiri. Okey. Begitu juga apabila kita nak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar doa, maka doa yang diajar oleh Allah itulah yang terbaik. Kerana yang akan memustajabkan doa ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maka dengan itu kita kena berikan ihtimam, berikan keprihatinan, berikan tumpuan. Kena ambil berat doa-doa yang diajar di dalam Al-Quran. Dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya nak sebut satu hal, iaitu apakah doa yang paling berkesan untuk menjadikan anak-anak ataupun isteri dan anak-anak kita ini adalah membahagiakan kita. Tak kiralah ataupun suami dan anak-anak kita membahagiakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala ajar dalam Al-Quran. Doa ni semua kita hafal, tapi saya ingin syarahkan sikit doa ni. Allah cerita tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba ar-Rahman yang Allah sayang tu, Allah ceritakan tentang ciri mereka. Allah ceritakan ibadur rahman, antara benda yang mereka Allah suka yang mereka buat ialah alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iaitu rabbana hab lana min azwajina, orang-orang yang menyatakan wahai Tuhan kami, hab lana min azwajina, berikanlah, hab lana maksudnya berikanlah kepada kami. Allah ni Wahhab. Allah ini Tuhan yang maha memberi. Jadi
Apa, sebab itu salah satu nama Allah Al-Wahhab. Beri ni kadang-kadang tak ada sebab. Dia bagi kalau dia nak bagi. Macam sebab tu kita panggil hibah. Hibah, pemberian. Dapat hibah daripada orang bapa dia ke siapa. Hibah. Kan? Kita pemberian. Allah tu Wahhab. Allah itu Maha Pemberi. Allah ajar kita supaya kita doa kepada dia. Bukan kata, ya Allah jadikan berhasilkanlah didikan kami pada anak-anak kami ni. Tak, mungkin didikan kita mungkin tak baik. Mungkin kita rasa baik tapi belum cukup baik. Tapi anak-anak dan isteri yang Allah berikan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Anak-anak dan isteri dan anak-anak yang Allah nak kurniakan ni, Allah yang bagi. Tak kira lah kita cukup ke tak cukup ke. Tapi kalau dia nak bagi, dia bagi macam kita. Kadang-kadang tak buat apa pun, Allah bagi. Sebab tu pemberian. Kita doa, pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, daripada isteri-isteri kami. Azwajina biasanya diterjemahkan isteri-isteri. Tapi sebenarnya Arab ni, zauj ni boleh pada isteri, boleh juga kepada suami. Arab ni, dia zaujah memanglah untuk isteri. Tapi Arab ni kalau dia kata zauji, zaujuka, uskun anta wa zaujuka, duduklah engkau dan isteri kamu dalam konteks tu. Pasangan tu, dia boleh ada tamarbutah ataupun tak ada tamarbutah di dalam Arab. Acceptable untuk diterima sebagai satu bahasa. Okay. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami isteri-isteri kami dan anak-anak kami, zuriat keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, dan zuriat kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Arab ni dia panggil banyak para ulama tafsir dan ahli bahasa ni bincang tentang qurrah ni. Qurrah ni maksudnya apa? Di kalangan mereka menyebut qurrah daripada qarur, yakni bardul dam', iaitu air mata yang sejuk. Kerana air mata ni ada dua dalam kita duk menangis ni. Ada air mata panas, ada air mata sejuk. Air mata panas ialah air mata yang satu orang tu sedih betul lah. Sedih kerana perasaannya terluka. Air matanya panas. Air mata satu lagi yang kita tangisi ialah air mata yang sejuk. Air mata yang sejuk ni ialah air mata kegembiraan. Arab ni dia kata kalau orang tu sedih, dia kata askhanallahu ainaik, Allah panaskan matamu, maksudnya kau sedih lah, kau dapat kesedihan. Kan. Sebab tu apa nama orang yang sedih tu, tangisan dia tu tangisan panas. Tangisan gembira, air mata dia sejuk. Air mata dia sejuk. Sebab tu dalam fiqh disebut, dalam mazhab Syafi'i, tanya perempuan nak kahwin kan, kalau dia diam je tapi dia menangis, ibu dia pegang. Kalau sejuk dia sukalah, kalau panas tu dia sedih. Okey, tak apa. Allah ajar kita supaya kita doa pasangan kita dan anak-anak kita qurrata a'yun, penyejuk mata. Penyejuk mata ni dia bukan maksud satu anak tu kaya ataupun satu anak tu jawatan besar. Penyejuk mata ni kita bahagia melihat. Bahagia pada jasad kita. Bahagia pada perasaan kita. Bahagia kita dunia dan akhirat dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Saya beberapa hari seminggu lepas, saya duduk dengan satu orang kaya dia. Dia cerita, anak dia semuanya dia bagi sebuah rumah, sebuah kenderaan mewah. Semua cukup, orang ramai nak dia bagi. Dia banyak duit lah. Tapi dia kata isteri dah meninggal. Dia kata bila dia hari raya, anak-anak ni datang sekejap, terus pergi. Hari-hari lain tak datang tengok dia. Harta dah dapat. Kerja pun besar-besar semua. Ada jawatan yang besar-besar. Saya dengar itu, saya tengok burung
Tadi saya sebut burung tukukor, mereka turun banyak dan kemudian dia bermain di situ. Apa jawatan ada, pekerjaan elok, harta ada, tetapi tak membahagiakan dia. Orang tengok macam hebatlah. Weh, anak dia kaya-kaya, tapi dia tak bahagia. Dia tak bahagia. Sebab itu Allah sebut bukan jadikan anak-anak kami bekerja besar, tak. Tapi qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata, bahkan nanti kita akan sambung doa tadi. Penyejuk mata ni maksudnya dia kita tengok walaupun mungkin dia biasa je, kerana manusia ni sejauh mana hebat bapak dia pun, anak dia belum tentu nak jadi besar. Kadang-kadang anak dia kerja biasa, tapi Masya Allah membahagiakan kedua ibu bapa dia. Kerana insan di dunia pertama, di dunia ni kita tengok anak kita Masya Allah salat baik, akhlak baik, berhubung dengan kita dengan cara yang baik, hormat kepada isteri-isteri kita ataupun pasangan kita, sejuk perasaan kita bila tengok dia. Ada orang tengok dia serabut kita, ada orang kita tengok bahagia kita. Jadi kita tengok pasangan kita, kita tengok qurrata ayun, penyejuk mata kita. Penyejuk mata ni dia di dunia dan di akhirat. Sebab itu Nabi SAW sebut, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Bila manusia mati, terputus amalan dia, melainkan daripada 3 perkara. Illa sadaqatin jariyah, kita tahu, melainkan sedekah jariyah, wa ilmu yuntafa'u bih, dan ilmu yang diambil manfaat daripadanya, wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak saleh yang doa untuk dia. Ini adalah illa min sadaqatin jariyah, daripada sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang diberi manfaat, wa waladin salihin yad'u lah, dan daripada anak yang saleh yang doa untuk dia. Kita mati, anak kita doa. Sampai sejuk mata ni, bahagia kita ni di dunia dan di akhirat. Di akhirat pun, dah duduk dalam kubur pun, Masya Allah, dapat lagi ni anak aku hantar doa dia kepada aku. Kan? Okey. Itu maksud penyejuk mata. Sebab tu Quran tepat bila dia ajar kita doa beri penyejuk mata. Ada orang tengok anak dia kerja besar-besar, tanya dia sini, yalah kerja besar, tak bahagia dia dengan anak dia. Ya, ada hujan sikit. Bahagian yang kedua ialah daripada doa ini ialah waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami kepada orang yang bertakwa itu imam, iaitu menjadi pemimpin. Doa ni sebenarnya besar. Kita ni kadang-kadang rasa nak pimpin diri kita pun payah. Tapi Allah ajar kita supaya doa bukan saja supaya anak kita jadi penyejuk mata, dan kita itu menjadi contoh kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi contoh kat orang biasa tak apalah, jadi tak kat netizen ya, tak ada masalah lah kadang-kadang kan. Jadi netizen kat orang biasa, tapi menjadi contoh kepada muttaqin. Nak jadi contoh kepada orang muttaqin ni mestilah kita ni baik zahiran wa batinah. Zahir kita pun baik, batin kita pun baik. Allah saja yang tahu hal yang seperti ini. Kalau kita lihat doa ni, Allah ajar kita supaya kita doa sesuatu yang besar. Contoh pada orang muttaqin ni para anbiya, salihin. Jadi doa, sebab itu Al-Quran mengajar kita, jangan pandang bahawasanya Allah, aku tak mungkin lah, aku siapa nak jadi macam tu. Tapi Allah ajar kita doa walaupun sesuatu yang pada kita macam mustahil. Tapi doa, sebab tu ta'zim, membesarkan doa. Kadang-kadang orang nak minta kepada Allah, boleh ke aku nak minta sampai macam tu? Aku ni siapa? Dia macam tak confident dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nak jadi pemimpin orang muttaqin tak mudah, kerana dia kena sabar, kena pegang kepada kadang-kadang mungkin orang muttaqin tu di kalangan anak-anak kita, di kalangan orang kampung kita, di kalangan sahabat-sahabat kita yang bertakwa,
Dia mencontohi kita umpama. Sebab tu waja'alna lil muttaqina imama. Bukan saja minta anak dan pasangan dan anak kita penyejuk mata. Kita menjadi pemimpin kepada orang-orang, memimpin orang-orang yang muttaqin. Maksudnya, Quran kata, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka itu pemimpin yang memimpin manusia dengan urusan kami apabila mereka sabar. Dan mereka itu dengan ayat kami yakin. Dengan sabar dan yakin. Ini jadi pemimpin orang. Imam. Macam mana kita rasa aku ni orang kampung yang doa. Boleh kan nak doa macam ni? Allah suruh kita doa. Urusan macam mana nak jadi, Allah akan bagi. Mungkin ada 20 orang, 30 orang muttaqin. Dicontoh kita. Dapat pahala kita. Kerana orang mencontoh kita yang baik. Dalla ala khair. Kita menunjukkan kepada kebaikan. Allah kata apa? Bila kita doa macam tu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala kata ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang dibalas dengan tempat yang tertinggi di syurga di atas apa yang mereka sabar. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka diucapkan menerima di dalam tempat yang tinggi dalam syurga itu ucapan tahiyah, greeting, wassalama, ucapan salam. Ucapan salam. Kita tengok, Masya Allah, orang bagi salam pada kita. Orang biasa-biasa bagi salam pun kita seronok. Tapi tiba-tiba dalam syurga, semua malaikat bagi salam pada kita. Sebab apa? Sebab doa-doa kita di dalam dunia. Siapa aja. Bukan ustaz yang petua. Bukan mufti yang betul. Ini daripada Allah Azza wa Jalla yang menceritakan tentang hamba-hamba yang disuka pada hari akhirat kelak. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Pasal dia hujan sikit. Jadi insyaAllah nanti pada sesi yang lain.